Salam sejahtera, salam keluarga Malaysia kepada semua para pelajar, para mahasiswa yang akan berangkat ke luar negara tidak lama lagi. Yang bahagia Datuk Ramlan bin Harun, Ketua Setiausaha Kementerian Pembangunan Luar Bandar, yang berhormat Datuk Seri Panglima Haji Azizah binti Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Daud, Pengerusi MARA, yang berbahagia Datuk Azhar bin Abdul Manaf, Ketua Pengarah MARA, yang berhormat Senata Datuk Dr. Azhar bin Ahmad, Penasihat Khas Pendidikan bagi Kementerian, barisan ahli-ahli Majlis MARA, barisan pengurusan dan subsidiari MARA, pegawai daripada institusi pendidikan MARA, dan seterusnya para pelajar, rakan-rakan media, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah inayahnya pagi ini dapat kita berkumpul di Hotel Primera bagi program pra-pelepasan pelajar-pelajar tajaan MARA ke luar negara. Saya mengambil kesempatan ini untuk ucapan terima kasih kepada pengerusi dan juga pengurusan tertinggi MARA kerana sudi menjemput saya sebagai tetamu dan diberi peluang untuk menyampaikan ucapan kepada pelajar-pelajar yang akan berangkat ke luar negara. Kepada pelajar-pelajar yang nak berangkat ke luar negara, saya ucapkan tahniah dan syabas kerana dua perkara. Yang pertama, anda telah berjaya mendapat tempat di luar negara, dan yang keduanya, anda ditaja oleh agensi kerajaan yang namanya MARA. Hari ini saya diberi peluang untuk menyampaikan sedikit sebanyak pesanan kepada pelajar-pelajar yang akan membuat ijazah sarjana muda dan juga ijazah sarjana di luar negara. Hari ini ada lebih daripada 1,200 orang dalam dewan ini dan datang daripada sejauh negeri Sabah, negeri Sarawak, wilayah Sabah, wilayah Sarawak, dan juga di negeri-negeri di Semenanjung. Jadi hari ini para pelajar berhimpun bagi mewakili negara ke luar negara, dan ini adalah sebahagian daripada duta kecil negara ke banyak negara yang para pelajar nak pergi. Saya sempat berbual dengan sebahagian pelajar yang berada di kiri kanan dalam dewan ini yang masuk tadi. Ada yang sebut nak pergi ke Russia, ada yang sebut nak pergi ke Australia, ada yang nak sebut pergi ke USA, Amerika Syarikat, dan ramai yang nak pergi ke United Kingdom dan juga ke negara-negara Eropah.
dan ada juga yang sebut pergi ke New Zealand. Jadi hari ini kita ada banyak wakil nak pergi ke mana-mana. Dan ramai di sini yang datang latar belakangnya adalah daripada Maktab Rendah Sains Mara. Berapa ramai yang datang daripada sekolah asrama penuh sains, yang datang daripada sekolah harian. Terima kasih. Ya, ada datang dari Maktab Rendah Sains Mara, boarding school asrama penuh, datang dari sekolah harian. Sekolah apa lagi? Sekolah agama, international school. Tak adalah. Baik, para pelajar yang saya hormati sekalian, ada beberapa perkara yang saya akan sebut dalam ucapan saya ini sempena dengan Majlis Pra Pelepasan pelajar-pelajar Kerajaan Mara ke luar negara. Yang pertama, saya nak sebut kepada pelajar-pelajar ialah pelajar-pelajar yang nak pergi ni umurnya kalau selepas foundation, yang master's degree itu lain lah. Yang master's degree itu mungkin dia berumur sikit lah. Baik, saya nak sebut yang pertama, saya nak sebut kepada para pelajar yang saya hormati sekalian ialah saya nak sebut berkaitan dengan MARA. MARA adalah sebuah agensi kerajaan yang telah ditubuhkan lama dahulu, bukan masa zaman para pelajar lahir, tapi zaman bapa para pelajar lahir ataupun nenek para pelajar lahir, iaitu pada tahun 60-an. Dan MARA, Majlis Amanah Rakyat, telah mula menghantar pelajar ke luar negara mulai tahun 1970. Sekarang tahun 2022, 52 tahun yang lalu MARA telah menghantar pelajar ke luar negara. Dan orang yang balik atas tajaan MARA di luar negara pun sekarang ini sudah pensiun, sudah bersara dari menjawat jawatan kerajaan ataupun swasta. Maktab Rendah Sains MARA menghantar pelajar batch yang pertama ke luar negara pada tahun 1977. Iaitu Maktab Rendah Sains MARA Seremban. Ini dari Seremban lah ni. Maktab Rendah Sains MARA Seremban tahun 1977, first batch. 150 orang pelajar tingkatan 5, 110 orang pada waktu itu dihantar ke luar negara. Dan MARA terus sambung. MARA terus sambung tiap-tiap tahun mencari jalan untuk hantar pelajar-pelajar Melayu dan Bumiputera untuk menyambung pelajaran di luar negara. Satu masa dahulu saya nak bagi tahu, yang pergi ke luar negara itu bapaknya punyai pekerjaan di kampung. Satu masa dahulu yang pergi ke luar negara itu bapaknya bekerja sebagai kaki tangan kerajaan, bukan pegawai. Dianya seorang kerani, dianya seorang ketua kerani, dianya seorang kaki tangan rendah di pejabat tanah, dianya seorang kaki tangan di majlis daerah, majlis perbandaran.
Tapi zaman telah berubah. Bapak-bapak yang ada ni, bapak-bapak pelajar yang ada hari ini, majoriti yang ada dalam dewan ini tidak lagi seperti dahulu. Tidak lagi seperti dahulu. Bapak-bapak pelajar yang ada ini mungkin menjadi seorang doktor sudah. Bapak-bapak pelajar yang ada dalam dewan ini mungkin menjadi mak ibu menjadi seorang engineer, seorang arkitek, seorang peguam, seorang pegawai kerajaan, seorang profesor mungkin, seorang kaki tangan swasta. Jadi perbandingan dulu dengan sekarang sudah berbeza. Alamat sudah bertukar. Dalam ni mungkin alamat nenek dulu di Besut Terengganu. Alamat nenek dulu mungkin di Changlun Kedah. Tapi alamat bapa sekarang tidak lagi di Changlun Kedah. Tidak lagi di Besut Terengganu. Tapi mungkin alamat bapa sekarang sudah berubah ke sama ada di Kuala Lumpur, di Kelang, di Subang, di Taman Tun, ataupun alamat bapa mak sudah berubah ke Kuantan, ke Kuala Terengganu, ke Alustar, ke Johor Bahru, dan juga ke bandar-bandar lain. Walaupun alamat bapa sudah berubah, pekerjaan bapa sudah berubah, tapi MARA tetap memberi pinjaman lanjutan pelajaran untuk anak-anak Melayu dan Bumiputera yang nak pergi. Sebab itu, sebab MARA akan terus berusaha. MARA adalah institusi kerajaan. Dan dari dulu lagi dalam perlembagaan Persekutuan Perlembagaan Malaysia yang disebut dalam perlembagaan tersebut yang disebut sebagai hak istimewa orang-orang Melayu dan Bumiputera, tanpa mendiskriminasikan kaum lain. Tapi hak istimewa Melayu dan Bumiputera dipertahankan dalam perlembagaan. Sebab itu anak-anak para pelajar yang pergi ini, atas hak istimewa Melayu dan Bumiputera dalam perlembagaan Malaysia. Sebab itulah walaupun negara sudah merdeka, nak sambut pada 31 Ogos ini 65 tahun, MARA kekal menyediakan peruntukan tiap tahun untuk membolehkan sebahagian besar daripada anak bangsa Melayu dan Bumiputera dapat bergerak, dapat belajar di luar negara. Tak kira lah sama ada nak pergi ke Manchester, sama ada nak pergi ke London, UCL, nak pergi ke New York. Tadi saya tanya seorang pelajar, dia nak pergi ke MIT. Ada lagi saya tanya tadi, dia dapat di Edinburgh University, ada lagi yang dapat di universiti ternama. Tapi itu adalah tajaan MARA. Sebab MARA akan terus memberi perkhidmatannya kepada orang Melayu dan juga Bumiputera walaupun negara akan menyambut kemerdekaan 65 tahun. Jadi ingat para pelajar bahawa kita datang atas tajaan MARA. Jadi sebab itu saya boleh memberi jaminan sebagai menteri yang bertanggungjawab dengan pembangunan luar bandar dan juga berkaitan dengan MARA, bahawa MARA akan terus berusaha untuk mencari jalan menaja pelajar-pelajar ke luar negara. Dan ini adalah selepas COVID-19, inilah baru dapat perjumpaan, kita jumpa dengan pelajar-pelajar. Sebelum ni hantar juga, tapi hantar batch by batch, tak dapat jumpa pun sebab COVID melanda negara 2020 dan 2021. Ini tahun 2022. Kita ada pergi melawat
Yang Berhormat Datuk Seri Pengerusi MARA melawat di Eropah dan saya sendiri melawat pelajar-pelajar MARA di Manchester dan juga di London dalam masa 2-3 bulan yang lepas. Kami nak tengok bagaimana pelajar-pelajar MARA dapat kehidupan dalam suasana pasca pandemik apabila cost of living semakin hari semakin naik di setengah-setengah negara di Eropah. Dan kita juga memikirkan, walaupun kita hantar, walaupun kita taja, walaupun MARA taja, kita fikir juga kalau-kalaulah kesempitan hidup akibat daripada cost of living itu, bagaimana kerajaan nak tolong, bagaimana kerajaan nak bantu. Dan ikhtiar itu insya-Allah kita sedang buat untuk memberi sedikit kenaikan kepada pelajar-pelajar di luar negara. Yang ni tak pergi lagi, tapi tepuk dah tu. Jadi tugas dan tanggungjawab MARA ni akan pergi. Ini adalah sebahagian daripada tanggungjawab kerajaan, tanggungjawab kepimpinan yang sekarang ini negara dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Dia pun kata kita bagi, dia pun kata kita teruskan usaha untuk hantar anak-anak bangsa ini ke luar negara. Sebab tu saya harap bahawa pelajar-pelajar yang akan bertolak minggu depan pun, bulan depan pelajar-pelajar akan bertolak berangkat ke luar negara. Saya harap bawalah obor MARA itu sebagai agensi kerajaan yang akan terus insya-Allah membantu sampailah tamat pengajian. Perkara yang kedua yang saya nak sebut pada pagi ini ialah yang berkaitan dengan pelajar-pelajar rakyat Malaysia. Pelajar-pelajar adalah remaja muda, remaja yang sedang masuk dalam satu zon yang dipanggil orang muda. Kalau umur belasan tahun, 14, 15, 16, 17 sampai tingkatan 5, itu masuk dipanggil remaja. Tapi sekarang ni sebab kerajaan telah pindah perlembagaan, umur 18 dah jadi pengundi, maka dah masuk dalam kumpulan orang muda. Dan sekarang ni yang ada di depan saya ni umur 19, umur 20, ini adalah kumpulan yang dipanggil orang muda. Dan orang muda awal muda dah nak keluar negara. Jadi latar belakang keluarga yang ada dalam dewan ni macam-macam. Macam-macam latar belakang keluarga. Latar belakang bapa sebagai pegawai tinggi kerajaan ada dalam ni. Timbalan Ketua Pengarah MARA Cik Razlan dah tunjuk kat saya. Dalam ni ada latar belakang ibu dan bapa sebagai guru. Dalam ni ada latar belakang ibu bapa sebagai profesional. Dalam ni juga ada latar belakang ibu bapa datang dari kampung. Jadi macam-macam kepelbagaian. Tambah-tambah lagi dari wilayah Sabah, dari wilayah Sarawak, dalam etnik yang berlainan. Tapi kita nak pergi ni, semua kita datang daripada keluarga Malaysia. Keluarga Malaysia yang kita bina besar tu, dan kita ada keluarga kita sendiri. Kita nak bawa flags tu
bendera tu nama keluarga kita. Kita nak bawa nama keluarga ke luar negara. Apapun yang kita nak buat, apapun yang kita nak lakukan, kita mesti tengok kepada dari mana kita datang. Siapa kita? Siapa ibu bapa kita? Siapa masyarakat kita? Jadi kalau kita sedar setiap kali kita akan merasai bahawa kita bersama dengan keluarga, walaupun jauhnya 11,000 km, walaupun jauhnya 13,000 km. Walaupun nanti selepas 3 tahun cakap kita akan berubah, tapi kita kekal dengan dari mana keluarga kita. Mungkin cakap kita akan berubah selepas 2 semester. Masa tu kita tanya, kita jumpa dekat London ke, ini dari mana ni? Oh, saya dari Pulau Pinang. Walaupun cakap tu berubah, tapi kita tahu asal usul kita dari mana. Yang pentingnya kita tahu asal usul kita dari mana. Inilah yang kita nak bina. Oleh yang demikian, apabila kita tahu asal usul kita dari mana, mak bapak kita siapa, nenek kita siapa, bangsa kita siapa, dari mana kita datang, kita sedar diri kita walaupun usia kita muda, kita akan membina ciri-ciri yang kita nak bina. Apa yang pertama yang kita nak bina? Yang pertamanya adalah, sebab yang saya tahu, yang dalam Dewan ini mempunyai rekod pelajar yang cemerlang dan baik. Di sekolah dulu pun mempunyai rekod yang baik. Sama ada datang dari Maktab Rendah Sains Semara, sama ada datang daripada boarding school sekolah sains, ataupun datang dari sekolah harian atau lain-lain sekolah. Sebab itulah pelajar-pelajar boleh keluar negara, sebab punyai rekod yang pelajar yang baik. Jadi sekarang kita sambung rekod yang baik kita itu ke luar negara. Walaupun nanti rambut tukar daripada hitam ke blond. Ada saya jumpa macam-macam rambut. Tak apa, tukar rambut tu tak apa, tukarlah. Tapi asal usul kita tahu dari mana. Bekas Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew pernah berpesan kepada pelajar-pelajar nak keluar negara. Pelajar-pelajar Singapura nak keluar negara. Lee Kuan Yew pesan untuk pelajar-pelajar Cina. Lee Kuan Yew kata, awak boleh tukar pakaian Cheongsam. Awak boleh tukar pakaian Cheongsam, sebab pakaian Cheongsam adalah pakaian orang Cina. Awak boleh tukar. Awak boleh pakai coat tie macam ni. Tapi awak jangan lupa asal usul awak dari mana. Samalah saya hari ini berdiri di sini. Katakan kepada pelajar-pelajar keluar negara, awak boleh tukar apa yang awak nak tukar, tapi awak tidak lupa asal usul dari mana kita datang dan siapa kita yang ada hari ini. InsyaAllah, kalau itu yang ada dalam diri kita, kita akan ada. Yang pertama yang kena ada, jati diri yang kuat. Jati diri yang kuat. Apa benda jati dirinya? Yang pertama, punyai semangat yang kuat. Nak pergi tempat orang 10,000, 11,000, 12,000 kilometer dari kampung, jauh. Tambah-tambah pergi pula tempat tu, di universiti tu ada kawan 4-5 orang saja. Jadi apa dia nak kena ada? Nak kena ada survival. Nak kena survive di tempat orang. Semangat kena kuat. Taklah saya katakan semangat mak kilau. Tapi rupa-rupa macam itulah kena ada. Sebab semangat kena ada, jati diri kena kuat. Dan kita nak pergi duduk tempat orang.
Di samping kita ada jati diri, kita ada semangat, kita nak kena jadi orang yang cerdik. Orang yang cerdik. Orang yang bukan saja dalam subjek kita cerdik, bukan saja dalam mata pelajaran yang kita belajar itu kita cerdik, tapi untuk hidup tu kita cerdik, untuk hidup tu kita pandai. Barulah kita survive. Sebab tu perkataan yang boleh digunakan, seorang pelajar pergi ke luar negara, belajar dalam kejuruteraan, tapi dia multitasking. Dia boleh buat benda-benda lain, dan dia boleh berkawan dengan orang lain, dan dia boleh survive dalam semua keadaan. Sebab dia tahu nak bawa diri. Dia tahu nak bawa diri. Tapi kalau kita dengan engineering kita saja, kita duduk saja dengan engineering kita pun tak kerti nak buat benda lain, kita pun tak nak berkawan dengan orang, maka akhirnya kita akan duduklah seorang-seorang. Dan satu ketika akhirnya nanti kita rasa kesorangan, lonely. Mulalah cakap seorang-seorang. Lepas tu kita pun tak kerti nak buat apa. Akhirnya kita minta Kak Mara untuk kita balik melanjutkan pelajaran dalam negara. Ada pelajar yang macam tu. Ada yang minta. Tak adalah, dah pergilah, belajarlah sampai habis. And I can do it. Saya boleh buat. Saya akan lepaskan. Lepas 4 tahun ada ijazah. First class honors. Lepas tu tak balik. Saya pun tak nak balik. Saya nak kahwin dengan orang putih. Duduk sana lagi. Duduklah. Tak ada masalah. Tapi pokoknya kita belajar sampai habis. Kita dapat yang terbaik untuk kita. Ini yang kita nak. Macam mana nak buat? Ini kena, yang pertama tentulah kena ada disiplin. Disiplin diri yang baik. Kita berkawan dalam kelompok kita. Kita juga berkawan dengan orang lain selain daripada berkawan dengan kita. Yang ketiganya, kita ada PR. Kita ada PR. Kita boleh berkomunikasi dengan baik. Kita boleh bercakap dengan orang. Orang Afrika ke, orang China ke, orang daripada South America ke, dalam satu kampus. Sebab bila kita sampai di kampus tu, bukan kita saja. Orang South America ada, daripada Brazil ada, daripada Colombia ada, orang Afrika ada, daripada Ghana, daripada Zimbabwe, daripada South Africa, orang dari China ada, orang dari Asia ada, orang dari Middle East pun ada, Arab, dan kita berkawan. PR kena ada, pandai bercakap, dan orang berkawan dengan kita. Kalau ada sedikit dalam diri ni yang dipanggil inferiority complex, inferior, rasa takut nak pergi tempat orang, perlahan-lahan kikis, sikit-sikit inferior itu. Inferior tu kena buang. Takutlah nak buat itu, takut nak buat ini, tak payah. Duduk sekejap lah, tak sampai setengah semester lah, 2 bulan lepas tu tahu dah. Saya jumpa 2-3 orang pelajar di Manchester. Siap, baru sampai je pun dalam 2 bulan, tapi boleh tahan. Tapi dia layak buruk juga dengan menteri lah ya. Dia boleh survive. Dia tahu nak survive. Jadi ini penting. Dari mana asal usul kita. Yang ketiganya, kampus yang para pelajar nak pergi. Di mana kampus para pelajar nak pergi? Kampus ini ada sedikit kepandaian nak buat apa? Buatlah sedikit observation. Buatlah sedikit observation. Apa benda yang nak observe? Satu, kena tahu
Di mana universiti ini bermula? Berapa tahun dah? 200 tahun, 300 tahun dah universiti ini. Dan yang ketiga, yang kedua di kampus tu, style lecturer, pensyarah di universiti tu. Style dia. Bagaimana cara dia suka kepada pelajar? Bagaimana cara dia bagi markah kepada pelajar? Kena ada sedikit observation. Observation ni kena kuat. Waktu saya belajar dulu, ada satu paper communication saya ambil. Seorang pensyarah saya, kami buat praktikal. Saya masih ingat berpuluh-puluh tahun dulu di universiti. Pensyarah tu tengok observation. Apa itu observation? Pemerhatian. Dia kata, bila masuk rumah orang, duduk berdiri di pintu tu, sebelum duduk, tengok sebelah kiri, tengok sebelah kanan, dan tengok atas meja. Tengok belah kiri, apa gambar yang dia ada di dinding rumahnya. Tengok belah kanan, tengok apa gambar yang ada di dinding rumah dia. Kemudian tengok atas meja, apa magazine yang ada. Kalau ada magazine tu, magazine yang berkaitan dengan ekonomi, magazine tu yang berkaitan dengan climate change, magazine tu cakap pasal tenaga lestari. Orang tu knowledgeable, berpengetahuan, dan tak payahlah sembang yang bukan-bukan dengan dia pun ada knowledge. Tengok di dinding tu, dia terima ijazah PhD. Jadi maknanya kita sembang dengan dia tajuk PhD, sebab dia ada gambar ijazah PhD. Tapi kalau kita tengok dinding tu ada gambar dia uniform, mungkin dia seorang polis, mungkin dia seorang tentera. That's observation. Jadi kalau nak tengok observation di universiti yang nak pergi ni, di mana? Apa benda yang ada di situ? Apa benda yang boleh? Belajar tahu dah, subjek dah tahu, subjek matter dah tahu dah nak belajar apa. Tapi kita buat observation tempat. Kemudian yang keduanya, kita buat observation masyarakat yang kita akan pergi duduk di situ. Macam mana masyarakat di situ? Masyarakat tu boleh terima ke? Okey, keadaan dia macam mana? Macam mana kita nak berkawan dengan masyarakat di situ? That is observation. Yang keempat, saya berharap yang keempat ini berkaitan dengan ketahanan diri. Ketahanan diri kena datang daripada mana? Ketahanan diri kena datang daripada perkiraan. Sebab yang dalam ni semua pandai matematik. Saya tengok result A plus adalah A minus juga, tapi A plus banyaklah matematik tambahan sebelum nak pergi kepada foundation itu hari lah. Sekarang dah lepas foundation. Kita kena tengok kepada ketahanan kita berasaskan juga matematik. Mesti ada kiraan. Sekarang tajaan Mara. Mara bagi berapa? Satu semester Mara bagi berapa? Tolak daripada yuran pengajian, tolak daripada semua jenis yuran, balance tinggal berapa? Baki tinggal berapa? Untuk satu semester 3 bulan atau 3 bulan setengah, ada balance berapa? Kemudian berapa nak dibelanjakan? Ada matematik,
ada perkiraan. Dari situ kita boleh kalkulate berapa pula parent kena tanggung kalau nak minta duit daripada parent atau nak minta wang daripada parent. Boleh ke tidak parent tanggung? Mungkin setengah daripada parent yang ada, ibu bapa yang ada pelajar dalam dewan ini boleh tanggung. Tapi bagaimana pula dengan ibu bapa yang datang daripada keluarga di kampung? Boleh ke tanggung? Sebab kalau di United Kingdom 200 pound maknanya perlu RM1,150 tiap-tiap bulan. RM1,150 200 pound. Nak tanggung, nak tampung lagi 200 pound kalau nak minta lah kepada keluarga. Jadi sebab tu saya kata kena ada calculation, kena ada ketahanan diri. Apa benda nak buat, kena ada matematik sikit, nak buat apa, nak buat nak guna duit macam mana. Dan kita tahu kita di mana. Kita tidak sesat di situ. Kita tahu, oh ni limitation yang ada, ini had yang ada. Dan alhamdulillah kita boleh survive. Tadi saya dah sebut tadi, yang awal tadi, dari mana asal usul tu ada kaitan dengan ketahanan diri juga. Dan tahan. Tak boleh buat sebarangan. Tak boleh perkara-perkara yang boleh merosakkan. Dan batch 2022 nak pergi batch 2022 ni, kita ada pegawai yang ada di tiap-tiap negara tu. Dan profiling pelajar yang pergi itu ada. Dan setakat ni di bawah tajaan MARA, sejak saya jadi Menteri Pembangunan Luar Bandar, jaga MARA, tak pernah adalah report yang teruk daripada pelajar MARA ni. Setakat ni boleh saya katakan yang pergi itu memuaskan. Tahniahlah kepada pelajar-pelajar MARA. Kita nak kesinambungan tu. Pelajar pergilah. Buatlah yang terbaik. Yang seterusnya, kita membawa nama negara. Pelajar-pelajar tajaan MARA bawa nama negara. Kita akan sampai di satu tempat di luar negara yang ada pelbagai pahaman, yang akan ada pelbagai ideologi, yang akan ada pelbagai information, maklumat. Saya nak sebut ini kerana ada juga di kalangan pelajar-pelajar yang sampai di luar negara yang terpengaruh dengan pahaman-pahaman tertentu, yang sampai ke luar negara yang terpengaruh juga dengan ideologi tertentu, dan yang akhirnya nanti menjadi satu kumpulan anti-establishment. Dia kira dia saja yang betul, dia kira dia saja yang jadi idealis. Jadi saya nak ingatkan para pelajar,
Di luar sana ada banyak pahaman, ada banyak ideologi, ada banyak kumpulan yang boleh terpengaruh dari setengah-setengah negara. Saya tak nak sebut negara-negaranya, tapi kalau akhirnya kalau kita boleh terbawa dan kita ikut di setengah-setengah pahaman, terutamanya yang berkaitan dengan negara kita Malaysia. Kita bawa flag Malaysia. Dan kita tak ada di kalangan pelajar-pelajar yang pergi itu akhirnya terpengaruh dengan satu pahaman lain dan mereka sendiri memburukkan negara sendiri. Mereka sendiri yang mengutuk negara sendiri. Dan seolah-olah di tempat lain lebih baik daripada dalam negara sendiri. Ini kita minta kepada pelajar-pelajar supaya ingatan ini mesti kekal dalam ingatan. Kita bawa bendera Malaysia. Kita tak boleh terpengaruh dengan yang bukan-bukan. Kita tak boleh terpengaruh dengan kumpulan-kumpulan yang anti-establishment, walaupun mereka NGO. Dan lepas tu akhirnya menanti mereka pula menentang, dan kita pula sebahagian dari kumpulan menentang, mengutuk negara sendiri di negara orang. Ini berlaku. Ini ada. Ini dah ada di kalangan tertentu yang buat. Kononnya mereka adalah kumpulan NGO alam sekitar. Kononnya mereka adalah NGO untuk orang asli, indigenous. Kononnya mereka adalah Greenpeace untuk climate change. Tapi akhirnya mereka termasuk dalam kumpulan, dan lebih daripada itu lagi, akhirnya ada juga yang menjadi anti-government, anti-kerajaan. Mereka datang dari Mara. Mereka ditajah oleh Mara. Mara itu kerajaan. Tapi ada juga yang akhirnya menjadi sejauh itu perkara-perkara yang berkaitan dengan di kalangan pelajar. Jadi saya nak ingatkan para pelajar, kita datang ke tempat orang, kita bawalah, kita datang dan kita tahu. Sebab tu saya tegaskan awal-awal lagi, kita tahu asal usul kita dari mana. Saya tegaskan itu. Jangan. Ini adalah sangat-sangat penting. Ini adalah sangat-sangat penting. Sebab 4 tahun daripada sekarang, 5 tahun dari sekarang, para pelajar akan graduate dari universiti. Dan lepas tu saudara dan saudari akan balik dan berada dalam pasaran dalam negara kita sebagai pekerja di Malaysia, sama ada di sektor awam, di sektor swasta, ataupun ada yang kemudiannya berada di multinational company yang mungkin bekerja di tempat-tempat lain di seluruh dunia. Kita jumpa, kita tahu ramai juga yang graduat yang tak balik, yang berada. Tak apa, itu bukan soal, itu bukan masalahnya. Tapi yang saya rasa yang penting adalah kita belajar. Yang akhir dari saya pagi ini, kita telah melalui proses persekolahan daripada tadika. Ini semua yang ada sini, saya ingat semua pergi tadika. Mungkin ada yang pergi ke tadika yang private, mungkin ada yang pergi ke tadika lain. Lepas tadika, early childhood care education, pendidikan awal kanak-kanak. Lepas tu pelajar-pelajar pergi ke tingkatan darjah 1 sampai darjah 6.
umur 7 tahun sampai umur 12 tahun. Bersekolah. Lepas tu pelajar-pelajar pergi ke tingkatan 1 sampai tingkatan 5. 5 tahun. 6 tahun di sekolah rendah, 5 tahun di sekolah menengah, dah 11 tahun. Masa kindergarten 2 tahun, katalah 2 tahun saja, mana dah 13 tahun. Pergi foundation 18 bulan, ataupun lebih dari itu, katalah 18 bulan pergi, maknanya tambah lagi 2 tahun. 2 tahun tadika, 6 tahun sekolah rendah, 5 tahun di sekolah menengah, dah jadi 11, 13, campur 2 tahun, maknanya 15 tahun dah ada di sekolah. Dan sekarang nak melanjutkan pelajaran, tambah lagi 4 tahun. Bagi buat master degree, mereka dah lebih daripada itu. Mungkin mereka nak pergi master degree 3 tahun lagi, ataupun 2 tahun lebih lagi. Ataupun yang buat PhD lebih daripada masa itu. 15 tahun nak campur lagi 4 tahun, 19 tahun dalam sistem pendidikan. Dan 4 tahun ni nak habiskan. Saya nak minta yang akhir yang saya nak sebut pada pagi ini ialah pelajar-pelajar mesti dengan keazaman yang tinggi, dengan semangat yang tinggi, dengan ingatan yang kuat pada negara, kepada ibu bapa, dan atas tajaan mara, kita nak habiskan pelajaran. Perkataannya adalah pergi dan akhirnya tamat pengajian dengan berjaya. Pergi dan tamat pengajian dengan berjaya. Bawa balik segulung ijazah. Persentase jumlah pelajar yang gagal dalam mara di luar negara, jumlahnya adalah terlalu kecil. Sikit jumlah yang gagal. Tetapi ada pelajar yang gagal. Bukan gagal tak lulus. Bukan gagal tak lulus peperiksaan. Gagal kerana tidak menamatkan pengajian. Tapi sikit jumlahnya. Bukan besar. Tapi ini berlaku. Tapi saya yakin batch 2022 nak pergi ini, batch yang mau untuk menamatkan pengajian masing-masing di universiti yang akan pergi. Dan saya haraplah di mana kita datang pun, dari kampung manakah, dari taman manakah, dari keluarga mana pun yang kita datang, saya harap pelajar-pelajar dapat berdiri sebagai anak bangsa yang hebat di luar negara. Kita nak kebanggaan ini. Kita nak semua kita rasa proud. Kami, saya dan pengurusan yang ada di sini, di kementerian, di MARA, ada yang ada di depan ni, kami rasa bangga sebab nak melepaskan sejumlah besar anak bangsa ke luar negara. Kita rasa bangga, kita rasa proud sebab nak pergi. Tentulah yang nak pergi ini lagi rasa proud sebab nak pergi ke luar negara. Jadi dengan kata-kata itu, dengan doa, mudah-mudahan seluruh kehidupan pelajar di luar negara dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Didoakan supaya dapat segulung ijazah, dan pada masa yang sama kita mendoakan juga ibu bapa yang ada di rumah, di mana juga mereka berada, sentiasa mendoakan untuk kesejahteraan pelajar-pelajar. Jiwa kita, dalam hati kita, di mana juga kita berada, di mana juga bumi dipijak, ingatlah asal usul kita, di mana kita dan bangsa kita. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.